Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid? Semua sihat? Okey, berjumpa lagi kita dalam video pembelajaran untuk kali ini. Jadi, kalau semua dah ready untuk belajar, jom kita mulakan. Okey, sebelum kita mulakan, cikgu minta murid untuk lakukan 3 perkara. Yang pertama, tolong tekan butang like. Terusnya, jangan lupa subscribe dan jangan lupa isikan ruang komen pada ruang yang telah disediakan. Okey? Jadi, kita teruskan dengan video pembelajaran hari ini, iaitu dalam mata pelajaran sejarah tahun 6. Kita masih lagi dalam unit 1, iaitu negara Malaysia. Di sini lahirnya sebuah cinta. Okey. Okey, untuk hari ini kita akan belajar tentang negeri-negeri yang membentuk negara Malaysia. Seterusnya, kepentingan pemufakatan dan Hari Malaysia. Okey. Okey. Kita terus kepada yang pertama. Okey. Negeri-negeri yang membentuk Malaysia. Negara kita negara Malaysia kan. Jadi, negara Malaysia ni dibentuk dengan beberapa buah negeri. Okey. Jadi, berapa negeri yang membentuk negara Malaysia? Negara Malaysia. Okey. Ini adalah daripada sumber pemasyhuran Malaysia, daripada Arkib Negara. Okey. Sini kita baca. Okey. Daripada sumber Arkib Negara. Maka telah dipersetujui bahawa hendaklah disekutukan negeri Sabah, negeri Sarawak dan negeri Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu yang mengandungi negeri Pahang, negeri Terengganu, negeri Kedah, negeri Johor, negeri Sembilan, negeri Kelantan, negeri Selangor, negeri Perak, negeri Perlis, negeri Pulau Pinang dan negeri Melaka, dan bahawa persekutuan itu hendaklah dinamakan Malaysia. Kena faham Disekutukan, maksudnya digabungkan negeri-negeri seluruh daripada Sabah, Sarawak, Borneo, Singapura dan campur dengan Persekutuan Tanah Melayu. Ya, sebelum Malaysia terbentuk, negara kita diberi nama Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Jadi berapa negeri semuanya? Okey. Pada asal pembentukan Malaysia telah dianggotai oleh 14 buah negeri, iaitu kita tengok pada atas, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, okey, Kelantan, Perak, Terengganu, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor. Itu Persekutuan Tanah Melayu. Ada 11. Okey. Lepas tu disekutukan. Ingat ayat tadi, disekutukan. Jadi disekutukan dengan Singapura, Sarawak dan Sabah. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 14 negeri. Masa ni ada 14 negeri. Tetapi pada tahun 1965, Singapura, dulu dinamakan negeri Singapura, telah meninggalkan Malaysia, tidak lagi mahu menjadi anggota Malaysia pada ketika itu. Dan tindakan Singapura ini telah disetujui oleh kedua-dua pihak. Maknanya pentadbiran negara Malaysia pada ketika itu, jadi di bawah pentadbiran Perdana Menteri pertama kita siapa? Tunku Abdul Rahman Al-Haj. Okey, dan juga Singapura masa itu dipimpin oleh Lee Kuan Yew. Telah meninggalkan Malaysia. Jadi selepas itu Malaysia hanya dianggotai oleh 13 negeri selepas 1965. Okey. Jadi selepas itu Malaysia hanya dan termasuk satu wilayah persekutuan lah. Okey. Jadi kepentingan pemufakatan. Okey, dalam pembentukan Malaysia. Jadi kita lihat kepentingan pemufakatan. Okey. Pemufakatan antara pemimpin negara telah mewujudkan beberapa jawatan kuasa seperti JPPM, menunjukkan satu hubungan ataupun orang panggil satu kefahaman
kefahaman yang tinggi antara pemimpin, dan inilah menjadikan pembentukan Malaysia satu pembentukan yang sangat solid ataupun sangat baik. Okey. Seterusnya, kepentingan pemufakatan juga adalah di mana sistem demokrasi dapat diamalkan. Jadi referendum telah diadakan dan rakyat diberi peluang untuk membuat keputusan untuk menyertai pembentukan Malaysia. Masa ni rakyat ditanya, diadakan pungutan suara, diadakan pilihan raya. Jadi di situlah di mana sistem demokrasi diamalkan. Okey. Seterusnya, kepentingan pemufakatan juga adalah di mana pemimpin dapat ataupun bijak merancang strategi. Okay. Pembentukan Malaysia telah menyekat pengaruh komunis, suasana aman damai dan menjamin kesejahteraan. Maksudnya apabila pembentukan Malaysia ini ataupun pemufakatan berlaku, okay, dia sekaligus dapat menyekat pengaruh komunis. Pada zaman ini komunis sangat berleluasa dan kita pernah diisytiharkan darurat pada satu ketika, tapi disebabkan pemufakatan antara pemimpin, jadi satu strategi ataupun beberapa strategi telah dapat dirancang bagi menyekat pengaruh komunis, dan suasana ini memberikan suasana aman damai. Sebab di dalam perjanjian kemerdekaan ataupun di dalam satu perjanjian dengan British, sekiranya Malaysia tidak dapat mengekalkan keamanan, okay, perjanjian tersebut akan terbatal. Jadi di sinilah peranan pemufakatan antara pemimpin penting bagi menjaga kemerdekaan. Okey. Terusnya, kepentingan pemufakatan juga adalah untuk membentuk perpaduan kaum. Ini bermaksud pelbagai kaum dan etnik dapat disatukan dalam pembentukan Malaysia, iaitu etnik Malaysia Barat dan etnik Malaysia Timur. Malaysia Timur ni Sabah Sarawak lah. Jadi keunikan ini dapat berkekalan sehingga kini, dan pemufakatan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum terus terpelihara. Jadi itulah kepentingan pemufakatan dalam pembentukan ataupun dalam kewujudan negara Malaysia. Okey, boleh faham boleh Okey. Jadi daripada kepentingan pemufakatan tu, daripada pembentukan Malaysia tu, jadi kita pun lahirlah ataupun tanggal satu tarikh tu, tarikh Hari Malaysia. Okey, masa tu tak dinamakan Hari Malaysia, cuma dinamakan Hari Pembentukan Malaysia, iaitu 16 September 1963. Okey. Hari Malaysia disambut pada 16 September setiap tahun. Jadi dalam memperingati tahun tu, sebenarnya kita hanya menyambut merdeka, tapi pada tahun 2010, okey, Hari Malaysia telah diisytiharkan sebagai cuti umum. Okey, pelbagai cara diadakan sebagai tanda persekepatan rakyat Malaysia. Okey, apabila kita menyambut bulan kemerdekaan, 31 Ogos itu adalah hari sambutan ulang tahun kemerdekaan. Manakala 16 September itu adalah ulang tahun pembentukan Malaysia. Jadi kedua-dua hari ini sangat penting, dan boleh dikira 16 September adalah itu Hari Malaysia ini adalah sebagai hari penutup kepada bulan sambutan bulan kebangsaan. Okey, jadi kita perlu bangga dengan persekepatan masyarakat berbilang kaum yang telah wujud sehingga hari ini. Sekian saja video pembelajaran untuk hari ini. Cikgu harap murid boleh faham dan boleh dihubung jalin dengan buku teks. Okey, untuk latihan dan tugasan, murid boleh merujuk di bahagian deskripsi pada video ini. Okey, nanti cikgu akan masukkan link untuk tugasan. Okey, jadi sekian saja untuk video pembelajaran hari ini, dan kita berjumpa lagi pada video pembelajaran akan datang. Okey, Assalamualaikum.